Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni untuk buat sesuatu, takkan dapat melainkan diizin oleh Allah SWT atau dikendaki oleh Allah. Bayangkan seluruh makhluk berkumpul nak buat sesuatu, takkan dapat. Ini katalah seluruh rakyat Malaysia berkumpul nak naikkan satu orang jadi Perdana Menteri, tak boleh, melainkan diizin oleh Allah. Jadi kuasa tak ada pada rakyat. Kalau kuasa ada pada rakyat, takkan dia orang tak boleh angkat satu orang. Kalau seluruh rakyat Malaysia ni nak angkat satu orang tu tak boleh jadi Perdana Menteri, melainkan diizin oleh Allah. Perkataan itu mesti ada. Kalau kita tak cakap jika diizin oleh Allah, maka kita telah percaya rakyat di Malaysia ni Tuhan kita yang memberi kuasa dan menarik kuasa. Itu adalah asas kepada sistem demokrasi. Jadi orang-orang berpolitik yang mengikuti sistem demokrasi ini, dia mau buat orang suka. Maksud apa saja dia buat lah. Dia buat itu, dia buat ini. Bukan nak sukakan Allah, tak ada. Dia nak sukakan Allah buat apa? Bukan Allah yang nak naikkan dia berkuasa. Siapa yang nak naikkan pada mereka supaya mereka dapat kuasa? Rakyat. Jadi orang politik kata kuasa di tangan rakyat. Dia orang tu sebenarnya musyrik, orang yang syirik. Dan ini kita apa? Dia orang tak rasa, tak, saya Islam. Tapi sebenarnya bukan orang beriman bermasalah lah. Orang masuk Islam, tapi masih musyrik. Kalau kalimah mereka diterima. Sebab mereka selalu cakap kuasa di tangan rakyat. Yang dengar kata betul pun musyrik. Ini mereka semua cakap, tak ada siapa kata salah pun. Diam. Benar. Kuasa di tangan rakyat. Jadi dia orang kata ini benar. Mana benar? Kita di jalan yang benar. Jalan yang benar apa? Jalan musyrik. Bertuhankan lain dari Allah. Macam Yazid dulu cakap, saya boleh lukakan hati awak, saya boleh buat awak marah, siapa pun, melainkan saya tak boleh buat bini saya marah. Itu perkataan dia nak bagi tahu semua orang, Tuhan saya, bini saya. Yang sepatutnya saya boleh buat awak marah, siapa pun marah, melainkan saya tak boleh buat Allah marah. Orang tu baru Tuhan dia Allah. Ada Yazid cakap ni. Ada orang lain cakap ni. Tak ada. Yazid nak menunjukkan kesetiaan dia lah pada bini dia. Kecintaan yang amat sangat. Sebenarnya dia nak bagi tahu orang, Tuhan saya bini saya. Dia kata saya tak ada bertuhankan bini. Memang kau tak cakap. Apa kau buat menunjukkan Tuhan kamu bini kamu.
macam Rabbai. Allah beritahu ini orang Yahudi ni bertuhankan Rabbai dia. Orang Yahudi kata, mana pula kita bertuhankan Rabbai kami? Allah kata, kami ikut cakap dia, tak ikut cakap Allah. Maknanya Tuhan dia Rabbai dia lah. Orang hari ni ikut cakap Maulana Sa'ad, tak ikut cakap Allah. Maknanya Maulana Sa'ad tu Tuhan dia. Sayangnya hari ni Tuhan dia dah kena tangkap. Tak tahu tangkap ke, tapi hilang. Dia orang pergi rumah dia kat Kandala, tanya anak dia, mana bapa kau? Tak tahu. Tentulah dia tak bagi tahu kan. Kalaupun dia menyeludup lah. Tapi takkan intelijen India tu lemah sangat, Maulana Sa'ad pun tak boleh tangkap. Mungkin dia dibunuh atau hilang atau sembunyi, tu tak tahu. Jadi takkan Tuhan boleh hilang macam tu pula? Boleh. Tapi orang yang ikut cakap dia, membelakangkan perintah Allah. Allah kata dakwah orang bukan Islam. Dia orang kata tak, kita ikut ulama. Masa belum tiba lagi. Mereka tu membelakangkan perintah Allah, mendepankan perintah ulama mereka. Jadi ulama mereka tu Tuhan mereka. Macam orang Yahudi dulu kata Rabbai mereka Tuhan. Mereka tak kata Rabbai Tuhan. Orang jemaah tabligh yang taksub dengan Maulana Sa'ad tak cakap dia Tuhan, tapi dia ikut cakap dia dan belakangkan cakap Allah. Begitulah kita jadikan bini Tuhan, jadikan diri Tuhan. Macam Rasidi ikut cakap dia. Ikut cakap sendiri Dia tak mau ikut cakap Allah. Dia lah Tuhan dia. Siapa kita ikut cakap, itulah Tuhan kita. Sekarang ni tiada cakap kita ikut, melainkan cakap Allah. Orang lain boleh marah kita, mak, bapa, bini, tapi yang tak boleh marah kita Allah. Sebab kalau Allah marah kita, binasalah kita. Allah bagi tahu kita supaya doa pada Allah, jadilah kami ikut jalan yang lurus, jalan mereka yang kau beri rahmat, dan bukan jalan mereka yang kau murkai, dan jalan mereka yang sesat. Jadi jalan yang Yazid ambil, bertuhankan bini, ialah jalan orang yang sesat, bertuhankan rakyat. Jalan yang sesat, bertuhankan duit. Jalan yang sesat, bertuhankan apa saja selain Allah, ialah musyrik. Sebab itu kalimah iman ni dimulakan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi dalam kubur tu tak ditanya siapa Tuhan. Makna kalau siapa Tuhan, hanya orang je boleh jadi Tuhannya. Siapa kan? Soalannya bukan man, ma. Apa Tuhan kamu? Jadi Tuhan boleh jadi isteri. Yazid kalau ditanya apa Tuhan kau, dia nak cakap isteri tak boleh. Dah. Zam, kena pukul. Tanya Rashidi, apa Tuhan kamu? Sebab diri dia Tuhan. Dia Samad. Kerja Tuhan. Allah Tuhan, kerja Tuhan juga. Dia tak mau Allah Tuhan, kerja Tuhan juga. Allah Tuhan, bini Tuhan, dia tak mau. Atau bini Tuhan, duit Tuhan. La, tiada Tuhan. Tuhan tu apa makna? Yang boleh buat apa saja. Itu kalau kita nak tahu makna Tuhan tu, Tuhan tu yang boleh buat apa saja.
Kalau dia boleh buat roti canai, dia boleh buat kereta tapi tak boleh buat langit, dia bukan Tuhan lah. Dia tak boleh buat langit, dia tak boleh buat bintang, dia tak boleh naikkan matahari dari timur pindah ke barat, tak boleh. Mungkin dia boleh bagi arahan, bunuh orang tu mati. Isa AS, Allah bagi hidupkan yang mati. Daripada ni bentuk dia buat tanah liat burung, jadi burung. Tapi buat orang, Isa AS tak boleh. Tak ada, jadi orang. Tak boleh. Jadi langit, Nabi Isa tak boleh. Kenapa orang Kristian panggil dia anak Tuhan? Anak Tuhan mesti macam Tuhan juga lah, takkan ada lain pula. Anak Tuhan tak boleh buat langit, sedangkan Tuhan boleh buat langit. Bukan buat langit, 7 langit, tinggi punya, bintang lagi, bulan lagi. Buat orang, hidupkan orang mati boleh. Hidupkan, buat orang tak, daripada tak ada, zuk, jadi orang. Mana? Isa AS tak boleh, Dajjal tak boleh. Dajjal boleh mati, hidupkan orang yang mati. Isa AS hidupkan mati. Nabi Musa pun boleh sekali. Jadikan langit tak boleh. Jadi dia bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, anak Tuhan pun bukan, nenek Tuhan pun bukan. Yang tak ada lagi nenek. Datuk Tuhan. Kalau datuk Tuhan, nenek Tuhan, sama kuasa ada. Anak Tuhan sama kuasa. Jadi bagaimana orang Kristian boleh kata dia anak Tuhan? Anak Tuhan mesti punya kemampuan macam Tuhan. Macam kita lah, manusia. Anak kita manusia, kemampuan lebih kurang sama manusia. Boleh ni, boleh tu, boleh ni, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi Tuhan tu yang boleh buat apa saja. Jadi senang cerita, apa yang susah nak faham ni? Tuhan yang boleh buat apa saja tu siapa? Siapa dia? Bahala tu. Yang orang yang menyembah bahala, dia tanya, ini Tuhan kamu ke? Apa dia boleh buat? Daripada Tuhan maknanya apa saja boleh buat, ini apa pun tak boleh buat. Dibuat pula. Kan? Dia punya patung tu bukan dia jadi, dibuat oleh dia. Lepas tu dia persembah patung tu. Besar patung dekat Batu Kek. Tu Tuhan apa? Murga. Murga. Siapa buat murga tu? Orang kan? Dia buat kat kilang, panjang, besar. Lepas tu naikkan dia. Bagi tangan dia begini apa. Jadi dia orang buat. Lepas tu apa pun tak boleh buat. Tanya Tuhan Murga, nak pergi Kuala Lumpur mana? Tanya dia. Dia ada mulut, dia ada telinga, tapi tak boleh dengar. Dia ada mata, tapi tak boleh nampak. Ada mata tak boleh nampak, ada telinga tak boleh dengar, ada mulut tak boleh cakap. Berdiri aja. Kau panggil tu Tuhan? Mana boleh. Bahala tu tak boleh panggil Tuhan, duit tak boleh panggil Tuhan. Memang kau tak panggil duit Tuhan, kata Yazid. Tapi kalau tak ada duit, takkan aku boleh makan pula. Dah. Dia dah ditipu oleh duit. Jadi mereka yang menyembah berhala, menganggap Isa anak Tuhan, yang menyembah duit, dia tak menyembah. Tapi dia orang kata duit ni boleh bagi faedah, dan kalau tak ada memang bahaya. Itu siapa yang percaya, siapa yang percaya duit ni memang bagi faedah, kalau tak ada memang bahaya, duit Tuhan dia. Memang dia tak sembah dia macam sembahyang. Ada. Itu makna Tuhan. Tuhan ni dia boleh bagi faedah,
dia boleh bagi bahaya, dia boleh buat apa saja. Apa saja. Bukan susah pun dia nak buat apa saja. Langit, bumi, dan nak hancurkan apa saja pun senang. Hancurkan 7 petala langit dan bumi tu. Zup. Sekaligus kosong semua langit ni. Semua slip off. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan bintang-bintang berguguran. Masa tu berguguran, dia tak ada gravity dah. Untuk menahan dia daripada gravity pull. Dia terus turun. Berkebaran bintang-bintang. Gunung-gunung di bumi ni dihancurkan jadi debu. Bergerak habis. Allah SWT yang buat, dia juga yang menghancurkan. Jadi ada satu Tuhan yang macam tu. Nama dia utama Allah. Banyak nama lain. Sebab itu tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kamu susah sangat nak percaya Allah Tuhan tu apa sebab? Kamu tahu tak apa makna Tuhan? Makna Tuhan tak tahu. Saja kayu Tuhan, ini kipas Tuhan. Anzala begitu suka dengan kipas, ini Tuhan saya. Dia tengok lipas, ini Tuhan saya. Macam orang India, banyak benda dari Tuhan dia. Apa pun boleh jadi Tuhan kat India. Sebab itu India, dia tak ada agama resmi. India, negara yang mana agama resmi tak ada. Dia, Hindu pun tak ada agama resmi dia. Dia negara bebas. Siapa boleh ambil, siapa pun jadi Tuhan. Orang pun boleh, katak pun boleh. Semua boleh jadi Tuhan. Mana ada agama resmi? Tak boleh. Agama katak. Dah. Berapa ikut yang ikut. Agama ni. Banyak agama sana. Berdasarkan siapa Tuhan dia. So banyak agama di dunia ni sebab dia ambil banyak lain daripada Allah. Bermacam-macam jadi Tuhan. Mereka tak dapat faham Tuhan tu apa. Tuhan tu yang boleh bagi faedah, yang boleh bagi bahaya, yang boleh bagi mudarat, yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi baik, buruk, yang boleh bagi hina, mulia, yang boleh bagi kuasa, menarik kuasa, yang boleh buat apa saja. Dengan perkataan jadi, jadilah. Itulah. Allah bilang aku nak buat satu, aku cakap jadi. Dah jadi, tak ada payah-payah. Ada orang macam tu kat dunia ni, kat alam ni. Jadi tak ada apa yang susah nak. Kenapa jadi bini Tuhan? Yazid kata tak ada kat saya tadi. Kenapa dia jadikan bini Tuhan dia? Sedangkan dia cakap tak ada yang jadi macam tu. Sebab dia tak pernah dengar bayan untuk memikirkan perkara ni. Dia ingat bini dia boleh buat. Dia ingat bini dia bagi faedah. Bini dia bagi faedah. Bini dia cikgu, dia tak ada. Banyak perkara dekat rumah tu bini punya bayar. Rumah dia pun bukan rumah dia, rumah bini dia. Semua bini yang beli. Nampaklah bini bagi faedah. Dari dia yang patut menyempurna keperluan rumah, pakaian, minuman bini. Bini menyempurna sendiri pakaian dia. Pakaian dia pun kadang bini beli. Makan bini beli. Duit Grab dia hanya untuk dia gini gitu gini. Jadi mana Pendi tak percaya bini dia Tuhan? Bagaimana dia nak tinggalkan Tuhan dia? Kalau saya suruh cerai bini, tinggal sini. Tak boleh. Bini Tuhan aku, yang bagi faedah pada aku. Macam itulah ya. Bini aku bagi faedah kat aku. Susah aku nak ceraikan dia. Jadi siapa saja kita percaya,
boleh bagi faedah kat kita. Kalau dia tak ada, boleh bahaya datang. Dialah Tuhan kita. Kita tak ada semayang depan dia, tak. Semayang kita depan Allah. Semayang macam Yazid. Tapi percaya bagi faedah, bahaya bukan Allah. Semayang aja. Ada tak orang semayang macam tu? Banyak orang semayang macam tu. Semayang tapi musyrik. Jadi orang semayang tapi percaya Allah bukan bagi faedah, Allah bukan bagi bahaya. Semayang. Kau semayang kat siapa ni? Kat Allah. Tapi bagi bahaya dan faedah bukan Allah. Itu namanya semayang orang musyrik. Orang musyrik ni semayang, Allah tak terima. Allah tak terima. Dia semayang ke Allah, tapi dia percaya bagi faedah, duit. Semayang ke Allah macam Rasidi. Semayang ke Allah yang Yazid. Macam Sufyan. Bagi faedah, bukan Allah. Duit. Duit pula, yang bagi siapa? Bukan Allah. Kerja. Kalau tak kerja, duit tak ada. Kalau duit tak ada, tak makan. Semayang apa? Sufyan lambat datang semayang subuh. Dia semayang. Tapi dia semayang orang yang musyrik. Semayang dia tu dibuat oleh orang musyrik. Orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang yang mempersekutukan Allah ni, Allah bagi syaitan berkuasa tadi. Jadi syaitan yang Allah bagi kuasa pada Sufyan, masa dia semayang subuh seorang tadi, telah kacau dia. Dia mula dia angkat ke tangan sampai akhir. Dia tak ingat Allah. Bila dia habis semayang, muka dia tak ada bercahaya. Tetap gelap seperti sebelum. Saya tengok muka dia tu. Dia tadi semayang seorang, lepas tu dia duduk sini. Saya tengok muka dia. Dia tak boleh tengok. Macam mana gelap dia datang, macam mana gelap, macam tu juga sekarang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita boleh semayang. Kita boleh puasa. Tapi kita puasa orang musyrik. Yang pertamanya kita musyrik. Berpuasa, semayang. Niat kita bukan untuk sukakan Allah, untuk sukakan Tuhan kita yang kita percaya tadi. Kita semayang tadi untuk dapat duit. Doa. Dapat pahala, dapat duit. Bukan untuk sukakan Allah. Jadi bila kita bersemayang macam ini, orang musyrik, dia tak ikhlas. Allah SWT beritahu, perintahnya kamu berikhlas dalam apa yang kamu amal, yang Allah mau. Kamu membayar zakat, kamu semua dibuat dengan ikhlas. Itu Allah beritahu dalam surah Bayyinah. Allah tak mau semayang orang musyrik. Orang musyrik tak boleh mengikhlaskan amalan dia. Sebab dia banyak Tuhan. Orang yang boleh mengikhlaskan semayangnya, yang Tuhan tak ada melainkan Allah. Tidak mempersekutukan Allah. Yakin Allah tu, Tuhan tu satu. Itu Allah yang perintah. Jadi hari ni kita punya hidup di dunia ni, sampailah kita mati, nak memurnikan semayang kita tu, ibadah kita, supaya dia tidak mempersekutukan Allah, supaya kita tidak membuat solat apa perintah Allah untuk sukakan yang lain dari Allah. Itulah Allah mau. Semayang tu memang bukan susah sangat nak buat, tapi dia susah nak memurnikannya. Semayang tu mukhlisin lahuddin, itu susah. Untuk kita ikhlas itu, syirik mau tak ada. Amin, banyak level ikhlas.
Tapi ikhlas yang paling tinggi, syirik semua tak ada. Jadi macam Sufyan musyrik, Yazid musyrik. Ada. Musyrik maknanya mempersekutukan Allah lebih pada Allah. Samad mempersekutukan Allah ya, dia dah tolerable limit, bawah sikit. Masih musyrik, baik itu khusyuk tak dapat. Iman sikit aja lebih daripada paras dikendaki. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita bayangkan kita musyrik bersemayang 20 tahun dah musyrik semayang 30 tahun tak ada diterima tu. 30 tahun semayang musyrik tak diterima sekatu pun. Tu apa guna semayang misal? Memang semayang kau tak berguna. Sebab kamu tidak memurnikan hati kamu. Itulah perkara yang pertama kamu kena buat sebelum segala-gala yang lain. Iaitu memurnikan yakin kamu, iman kamu. Itu juga yang dicakap oleh saya. Ulang balik itu je. Bukan ada yang lain tuan. Nampak je sebayan macam lain, itu lain. Tapi ke situ je jawabnya. Yang pertama sekali, mendapatkan Allah, kalimah la ilaha illallah masuk dalam hati kita sampai ke dalam. Sampai yakin pada lain semua tak ada. Itu iman sangat murni. Maka orang yang macam itu semayangnya jadi murni. Dia berzakat, zakat jadi murni. Dia berceramah, ceramah jadi murni. Dia buat apa pun jadi murni. Sebab hati murni. Tapi yang musyrik, buat apalah. Bagi 100 ekor lembu, hari kaya korban, tak murni. 1 ekor lembu pun tak murni, 100 ekor lembu pun tak murni. Semua untuk nama, untuk dunia. Jadi semua amalan tu ditolak, tak diterima oleh Allah Taala. Malam Lailatul Qadar dia bangun juga orang tu, musyrik. Banyak kali kamu bersama saya malam Lailatul Qadar. 10 tahun. Tapi semua punya amalan kamu tak naik ke langit. Sebab kamu musyrik. Itu sebab penting jangan musyrik. Penting semua selain Allah dalam hati mau keluar. Ada ubat dia, tak mau makan. Dia kata ini ubatnya. Saya hidu je. Makan tak? Macam Sufyan, dia makan tak? Jadilah dia macam ni sekarang. Kalau dia mati, boleh amalan dia yang buruk ni buat dia masuk surga? Takkan dapat buat pula. Kan? Dia akan masuk neraka lah. Lepas tu baru dia menyesal. Semua tu tak guna. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, berulang-ulang kali, ini syaitan musuh kita. Dia tahu orang Islam ni jadi betul bila dunia dia tak ada dalam hati dia. Dan dunia ni takkan ada dalam hati dia bila dia buat kerja dakwah, kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri. Dengan niat nak buat Allah suka. Kalau dia buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kerja Nabi dengan cara Nabi, dengan niat nak suka Allah, dia takut. Habislah cinta dunia orang Islam. Bila cinta dunia hilang, iman dia jadi murni. Nah, iman dia jadi kuat dan dia punya ibadah diterima, amal dia diterima.
semua naik ke langit. Jadi datanglah rahmat kat dunia. Kalau amal buruk mana boleh datang rahmat tuan? Ha? Kalau rahmat amal buruk mana nak turun? Jadi syaitan mahu kita ada amal buruk walaupun beramal. Satu lagi tak beramal langsung. Dia buat. Macam orang bukan Islam tu, bukan tak beramal langsung lah. Orang Islam yang hanya mengucap kalimah, tak beramal langsung. Ini kamu yang beramal, tapi tak boleh naik ke langit. Buruk. Jadi syaitan tu, dia berusaha. Jadi macam mana dia dah bijak je. Dia kata supaya mereka ni cinta dunia, jangan suruh dia buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah. Jadi apa jadi? Terus padam. Walaupun ada dalam Quran, dalam amalan tak ada. Dalam amalan umat Islam seluruh dunia, amalan tak ada. Ta'muru Nabi Ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tak ada. Dibuat dengan cara Nabi, tak ada. Ada satu lah orang dicakapkan saya. Saya baca-baca hadis Quran, saya tak nak buat kerja mencegah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak nak. Tapi tak boleh dia tu. Ada je. Dia cakap. Dia cuba tak nak buat lah, nak duduk diam aja. Nak buat semayang aja. Nak tinggalkan kerja dakwah ni. Nak tinggalkan kerja. Tapi saya tengok tak boleh dia. Dia tengok Quran, tak boleh dia. Memang tak boleh. Kita cuba nak tinggalkan, bolehlah tinggal, tapi Quran tetap cakap kena buat. Ini kalau di tafsir Quran, cuba kalau baca tafsir saya. Mana ada banyak kali cakap kerja mengajak manusia kebaikan, mencegah kemungkaran. Cuba tafsir yang lain. Tak ada. Tafsir-tafsir yang dibuat yang lain, kerja dakwah ni tak ada. Astagfirullah. Azri? Sebab mereka tak nampak. Syaitan sudah buat hati jadi buta, cinta dunia, sehingga tak nampak Quran. Baca pun tak nampak. Ada boleh faham tak tu? Mana boleh, saya tak nampak, mata saya terang. Yalah, mata ni nampak. Sebab itu boleh baca je. Faham mata hati. Mata hati gelap, dunia banyaklah. Gelap ni bukan sebab ada cat. Dicat hati, bukan. Dunia tu, cinta dunia. Baca Quran ni tak faham. Saya tak faham. Mana Allah nak bagi faham? Perbuatan kita juga buat hati tu gelap, cinta dunia. Jadi baca je lah, boleh lagu boleh lah, ingat boleh lah, hafal boleh. Kita tengok, dah hafal Quran, dahsyat. Ini mesti masuk syurga punya. Boleh hafal je, amal Quran tak boleh. Yang boleh masuk syurga ni yang amal Quran. Yang hafal tak boleh, yang membaca tak boleh. Yang amal Quran itu tak ada. Yang faham Quran dan amal itu kena ada iman. Tak ada iman, Quran dia jadi tak boleh faham. Bacalah 10 kali baca, 1000 kali baca. Sebab itu tak boleh tafsir Quran ni cantik-cantik, lepas tu orang suruh baca je. Tak suruh buat kerja dakwah. Baca je lah. Amal tak boleh, sebab iman tak ada. Dia kena amalkan Quran tu. Dan kena buat kerja Nabi ni, kerja dakwah ni dengan cara yang Allah mahu. Cara yang Allah mahu, cara Muhammad SAW lah. Bukan cara kita, suka kita, faham kita. Jadi Sufyan dia tak mau buat cara Muhammad SAW. Dia kata saya tak mau keluar-keluar ni semua. Mana dia keluar? Cara Muhammad Sufyan. Pendi mana dia nak keluar lagi? Dia kata dulu tabligh saya dah keluar, tak dapat apa. Last saya jadi muka saya macam muka monyet. Bontot monyet.
Cukur semua janggut tu. Baru je dia janggut ada. Itu pun janggut rupa. Bukan janggut imannya. Rupa macam Bengali je. Iman tak ada, memang janggut Bengali. Nak buat janggut ni sunnah bila iman kuat. Buat janggut untuk suka kala. Kalau tidak, sama status dengan janggut Bengali tu. Panjang janggut bukan makna iman kuat. Kalau iman tak ada, janggut macam janggut Bengali dengan India yang berjanggut. Yahudi. Ada. Jadi Pendi ni dulu macam buntut monyet. Sekarang dia berjanggut macam janggut Bengali. Sebab iman tak ada. Baik. Hanya dia jadi sunnah bila jadi beriman beramal soleh. Buat amal untuk suka ke Allah. Kalau tak jadi beriman soleh, janggut semua tak sunnah. Semua tak sunnah. Walau berjubah, walau berserban. Kita takkan masuk surga melainkan kita beriman beramal soleh. Kalau tidak, kita akan masuk neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, atas perkara itu, ulang kali lagi, perkara sama je cakap. Kena jadikan kerja Nabi ni kerja kita. Dan buat kerja ni macam Nabi buat. Dengan niat nak suka ke Allah. Baru dunia tu hilang. Selain Allah daripada hati kita hilang, Allah masuk, kalimah masuk. Amalan kita murni. Allah sangat suka, Allah pilih kita jadi kekasih dia. Mula jadi beriman beramal saleh kena kasih. Jadi Yazid beriman saleh belum. Dah 12 tahun ikut. Kenapa pula sampai 12 tahun tak boleh jadi beriman saleh tu? Teruk sangat ya. Dia bukan teruk. Tak buat kerja macam saya suruh. Kenapa saya boleh? Iman saya tinggi sampai tak boleh dikira lagi dengan benda. Kenapa saya boleh, dia tak boleh? Benda sama yang saya suruh. Sebab dia tak ikut. Tak jadi ya. Walau 20 tahun ikut. Okey. Gosh.